إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi keizinan dari Allah, diberi kesehatan tubuh badan, diberi kelapangan masa dan sebagainya, membolehkan kita untuk hadir pada malam ini. Dan saya bagi pihak Ustaz yang bertugas pada malam ini minta maaf banyak kerana di atas kelewatan disebabkan kebetulan balik sekolah tadi jam 5.50 balik sekolah, ada lagi tetamu yang datang untuk raya. Jadi paksalah layan sekejap dan terpaksa menyebabkan lewat sedikit pada malam ini. Dan untuk minggu-minggu sebelum ini pun mungkin ada ramai sudah di antara kita yang tahu, tapi rasanya ada juga yang belum tahu. Tapi suka saya nak maklumkan, bukan saya nak meraih simpati pula, tidak. Pada 2 Syawal yang lepas, alhamdulillah Allah Ta'ala menganugerahkan cahaya mata yang ketiga kepada saya dan keluarga. Pada 2 Syawal, iaitu hari Jumaat, waktu maghrib. Tetapi Allah Ta'ala lebih sayangkan dia pada pagi 3 Syawal jam 5 pagi telah diambil balik, telah dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tempoh yang dibagi itu hanya sekejap saja. 7 malam 2 Syawal meninggal pada 5 pagi 3 Syawal. Jadi sudah kita takdirkan, walaupun di sana ada sesuatu yang mencurigakan, walau apapun kita redha dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ini kita sambung lagi pengajian kita, iaitu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pagi yang lupa. Kita sudah ada kan? Kita masuk kepada bab yang kalau buku lama ni muka surat 89, bab sifat syurga dan penduduknya. Kita boleh tengoklah pada isi kandungan tu. Tajuk yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Tajuk yang kelima, ulama 89, baru tengoklah. Dan sebelum kita masuk pada pengajian kita pada malam ini, suka saya nak maklumkan, besok 31 Ogos kita semua rakyat Malaysia yang bergelar rakyat Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi kalau kita tengok di luar sana, di kenderaan, di kandang dan sebagainya, banyak digantung bendera dan sebagainya. Walau bagaimanapun tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita sambutlah seadanya hari kemerdekaan untuk menunjukkan kegembiraan kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan di sana kita sama-sama berfikir, kemerdekaan yang kita sambut ini, adakah kita merdeka sepenuhnya, ataupun di sana masih ada lagi, kita masih belum merdeka sepenuhnya.
Kalau yang kita namakan setiap 31 Ogos setiap tahun kita rayakan kemerdekaan, jadi saya nak mengajak juga diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian untuk kita ukur, adakah kita ini betul-betul merdeka? Kita takut-takut kita masih lagi terbelenggu dengan hawa nafsu kita. Kita belum merdeka sepenuhnya dengan banyak lagi benda-benda lain. Dan di samping itu juga tuan-tuan, sudah pun disebutkan sewaktu khutbah tadi, di bulan Syawal ini 6 hari berpuasa. Jadi bagi yang sudah pun habis, alhamdulillah. Dan sekiranya masih ada lagi di antara ahli jemaah yang belum lagi cukup 6 hari, saya rasa peluang masih ada dan terbuka peluang. Kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW yang saya baca pada waktu khutbah tadi, man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seperti dia berpuasa setahun. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak cari di luar sana, ada atau tidak orang mampu berpuasa 1 tahun penuh? Saya rasa terlalu jarang. Boleh kira lah saya rasa dengan nisbah bilangan kita umat Islam ini bergerak sangat ya mampu. Jadi justru itu kita kebuklah peluang-peluang yang telah disajikan, yang telah disediakan kepada kita. Kalau sebulan bulan Ramadan kita mampu, kenapa 6 hari bulan Syawal kita tak mampu? Tetapi apabila di akhir-akhir ini mungkin cabaran itu lebih sikit. Kalau hari ini jamuan Hari Raya Bank Rakyat, kalau di sana di Kabupaten Square itu jamuan Hari Raya Bank Muamalah, banyak di sana. Jadi tergoda juga kan. Jadi kalau yang dah habis tu alhamdulillah, yang belum, saya ingat dengan sakit-sakit bulan Ramadan yang ada ini, cubalah pandai-pandailah tuan-tuan bagi masa supaya kita tidak terlepas daripada apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Kita masuk kepada pengajian kita bab sifat syurga dan penduduknya. Abu Al-Lais telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, "Ya Rasulullah, dari apakah dibuatnya syurga itu?" Jawabnya, "Dari air." Maka kami bertanya, "Beritakan tentang bangunan syurga itu." Jawab Rasulullah, "Labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin wa milatuha al-miskul akbar, turabuha az-za'faran wa asbabuha al-lu'lu wal yaqut man yadkhuluha yan'am wa la ya'su wa yakhlud wa la yamutu la yabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Sabda Rasulullah. Maksudnya, satu bata daripada emas dan satu bata daripada perak, dan lantainya daripada kasturi yang semerbak harum, tanahnya daripada za'faran, kerikilnya daripada mutiara dan yakut. Siapa yang masuk dalamnya senang, tidak susah, kekal dan tidak mati, tidak lapuk pakaiannya dan tidak berubah mukanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita belum lagi ada lagi orang yang berpengalaman. Ini termasuk dalam benda sam'iyat, benda yang wajib kita percaya. Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Walau bagaimanapun kita wajib percaya dan kita wajib untuk merebut syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya ingat banyak saya sebut tadi dalam khutbah, walau bagaimanapun mungkin kita boleh ulang balik untuk memperincikan lagi. Kalau kita tengok saudara-saudara seagama dengan kita di negara-negara terutamanya Mesir yang bergolak sekarang, Syria yang sudah masuk pun tahun yang ketiga, dan Palestin saban tahun sudah. Mereka di sana ramai di antara mereka yang gugur. Jadi yang gugur di sana itu kita mendoakan mudah-mudahan mereka mendapat sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kata lain syahid fi sabilillah. Tinggal lagi kita tuan-tuan di bumi Malaysia ini. Kita di bumi Malaysia ini, saya rasa ramai juga angka kematian
Tetapi balik-balik setiap hari kita tengok di berita, bukan mati pergi berjihad, tapi mati kena tembak. Betul tak? Banyak kes berlaku. Saya ingat bermula daripada awal Ramadan sehinggalah masuk ke bulan Syawal. Tuan-tuan boleh tengok di berita terkini jam 8 malam ataupun jam berapa sekalipun, saban hari ada saja berita-berita orang-orang kita di sini ditembak atas banyak alasan itu dan ini. Jadi tuan-tuan, kita di sini ramai mati ditembak, di sana pun ramai ditembak, tetapi suasananya berbeza. Suasana berbeza. Bukan kita inginkan benda itu tuan-tuan, tetapi apa yang berlaku di luar sana menuntut untuk kita berfikir sama-sama tuan-tuan. Untuk kita berfikir, sebab Nabi yang sebut dalam hadis dia, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna." Barang siapa yang tidak ambil tahu, tidak ambil kisah apa yang berlaku terhadap saudara seagama dengan mereka, falaysa minna, mereka tidak di kalangan kami. Dalam hadis lain Allah hadis Nabi SAW menyebut, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak dikira beriman ahadukum di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia sayang kepada saudara-saudara dia, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia sayang kepada sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri. Jadi kita di sini, bila kita tahu apa yang berlaku di luar sana, sekurang-kurangnya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan salat hajat, kita bangun di sepertiga malam. Itulah yang termampu untuk kita, selain daripada kita menggulurkan bantuan-bantuan untuk meringankan bebanan siksaan yang mereka tanggung. Sebab apa tuan-tuan? Itulah antara benda-benda untuk kita memburu syurga Allah Subhanahu wa taala, di samping ibadat-ibadat harian yang kita lakukan. Jangan kita hanya ialah janji aku amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup. Jadi apa yang nak berlaku kepada saudara-saudara di luar sana, nak pedulilah dia. Jangan begitu tuan-tuan. Dan kita perlu kepada kepekaan kita, dalam masa yang sama kita mesti buat plan bertindak, mesti buat sesuatu tuan-tuan. Saya rasa benda ni cukup menyedihkan. Umat Islam diratah. Umat Islam ni diibaratkan seperti lauk yang lazat, diratah oleh kufar laknatullah. Walaupun di sana ada disebut Syiah, walaupun di sana adanya disebut Hizbullah, walaupun di sana banyaklah yang kafir itu terang-terang dia menolak Islam, tetapi yang bermasalah, yang menjadi masalah besar kepada kita ialah yang mereka menamakan mereka Hizbullah, parti Allah, Syiah dan sebagainya. Itulah tuan-tuan dan Allah sekalian, kita mesti fikir sesuatu. Negara umat Islam ini telah diratah dengan sewenang-wenangnya, dengan rangi sekali oleh tentera-tentera kufar laknatullah. Apakah tindakan kita? Apakah langkah sewajar? Adakah kita nak menunggu? Nanti kita di Malaysia akan datang. Wal'iyazbillah, tak jauh. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, mudah-mudahan dengan pengisian-pengisian yang kita buat, dengan tazkirah-tazkirah yang telah dilakukan setiap malam dan sebagainya, mudah-mudahan kita dapat memberi satu kesedaran kepada kita dan buatlah apa yang patut. Paling kurang tuan-tuan, setiap waktu salat kita itu jangan kita lupa untuk mendoakan kesejahteraan kepada umat Islam seluruh dunia. Dan kalau boleh, semua yang ada depan saya, di kanan, kiri, depan ni, semua kita hafal doa Qunut Nazilah. Dah ingat tak? Qunut Nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim, sampai habis. Dan panjang tuan-tuan. Jadi hafallah dalam suasana, dalam keadaan inilah yang memerlukan untuk kita banyakkan berdoa. Dan berkaitan dengan sifat syurga dan penduduknya ini pun, di setiap waktu di dalam solat kita pun kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keredaan-Mu dan memohon syurga. Wa na'udzu bika, dan kami mohon berlindung dan kami minta jauh min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan dan daripada neraka. Jadi saya ingat di antara kita ni paling
Kalau sibuk, mana sekalipun, insya-Allah doa itu kita jangan tinggal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum. Al-imam al-'adil was-sha'im hina yuftar wa da'watul mazlum fa innaha turfa' fawqa al-ghamam fa yanzuru ar-rabb jalla jalaluhu wa yaqulu wa 'izzati jalali la ansurannak walau ba'da 'in." Tiga macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang puasa ketika berbuka. Tuan-tuan, waktu nak berbuka puasa itulah waktu doa yang dimustajabkan oleh Allah. Jadi kita jangan terlalu cepat sangat makan, ajalah sikit doa-doa kan. Jangan bismillahirrahmanirrahim terus kita kan. Kerana kita melihat pada hadis ini tiga keadaan doa mustajab: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika mana nak berbuka puasa, dan yang ketiga orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Maka doanya cepat terangkat oleh Allah, dilihat oleh Tuhan, lalu berfirman, "Demi kemuliaan dan kesabaranku, aku akan bela padamu walau hanya nanti masanya." Tuan-tuan, tiga keadaan. Imamul adil. Imamul adil. Imam pemimpin yang adil. Adakah nak tunggu kita bergelar yang berhormat? Adakah kita nak tunggu kita bergelar wakil rakyat? Ataupun nak jadi JKK baru kita dipanggil pemimpin? Tidak, tuan-tuan. Kita menjadi pemimpin di peringkat keluarga kita, panggil ketua keluarga, itu pun pemimpin, dan itu pun menuntut kepada keadilan kepada anak dan isteri kita. Kalau ada di antara kita yang isteri itu lebih daripada satu, itu lebih lagi menuntut kepada kita berlaku adil. Karena Islam telah mengajar, "Fankihu ma qawalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Kawinilah daripada perempuan-perempuan kamu itu matna dua, wa thulatha tiga, wa ruba'. Fa in lam ta'rifu fawahidah. Sekiranya kamu tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup dengan satu saja. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan, memang seronok di dunia, tetapi yang menjadi masalah di akhirat akan diperhitungkan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tidak melaksanakan, tidak melakukan keadilan. Al-imamul adil. Imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau kita ni, tuan-tuan, anak kita tu ramai sedikit. Kalau kita yang pandai ini kita bagi perhatian lebih. Yang tak berapa pandai itu kita kurang, maksudnya kita kurang bagi perhatian kepada dia. Bahkan kita cemur. Walhal dia tu semuanya anak kita. Itu termasuk dalam tidak melaksanakan keadilan kepada anak-anak kita. Jadi benda tu nampak remeh, tuan-tuan, tetapi memerlukan pada kita berlaku adil. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menunaikan tanggungjawab kepada ahli-ahli kamu. Wa idza hakamtum bainan nas, sekiranya kamu berhukum di antara mereka, an tahkumu bil 'adl, hendaklah kamu melakukan keadilan. Sudah jelas, tuan-tuan, tak berselindung. Islam ini satu agama yang terbaik. Al-Islamu ya'ni, Islam ini agama yang tertinggi. Wala yu'la 'alaihi, tidak ada agama lain yang menandingi agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, barang siapa yang memilih selain daripada agama Islam sebagai anutan, falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Benda ini sudah lama, tuan-tuan. Al-Quran sudah ada lengkap 30 juzuk. Yang terakhir sekali ayat, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Sudah lengkap. Tapi salahnya kita ni
suka tangguh-tangguh. Kalau bulan puasa pun saya rasa jarang sangatlah orang tu dia baca habis khatam 30 juzuk beserta dengan tafsir. Ada kan yang ada yang di kalangan alim depan saya yang dia mampu khatam 30 juzuk beserta dengan tafsirnya sekali. Sebab tangan saya nak bagi duit raya. Ada. Jangan kata tuan-tuan saya pun tak mampu. Tapi kalau baca Quran, alhamdulillah lah, lebih daripada sekali lah. Maksudnya kalau kita ikut yang tarawih 20 rakaat ni pun kita dah habis 1 juzuk. Itu akaun di masjid, akaun di rumah lain lagi, akaun di sekolah lain lagi. Maksud saya akaun tu yang di sekolah kita baca lain lagi. Supaya apa tuan-tuan? Baru kita rasa nak duduk. Baru kita rasa seronok dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan hanya kita hangat-hangat di bulan puasa saja. Habis dia puasa, bye-bye. Jumpa lagi tahun depan. Jangan begitu. Saya rasa stok Al-Quran di Al-Kausar ni banyak, tengok tuan-tuan. Di setiap penjuru, di setiap tiang tu ada. Jadi gunalah kesempatan yang ada. Tapi Dr. Ahmad telah dikabarkan dapat pindah. Ada diberitahu? Dia sudah dapat jawatan pensyarah kanan di UUMC itu. Dapat pensyarah kanan dan sepatutnya dia ada kena lapor diri pada September, tapi dia minta tangguh sehingga Disember tahun ini. Mungkinlah dia balik ke tanah air itu. Tak pastilah bila lagi dia kembali ke Tawau. Mungkin tidak lagi. Jadi gunalah kesempatan yang ada, saki-baki sepanjang keberadaan dia di bumi Tawau ini. Sebelum dia balik cuti pada akhir tahun nanti, mungkin dia akan bertukar, bukan lagi menjadi ustaz di sekolah, tetapi menjadi pensyarah di Universiti UUM di situ. Saya yang juga beritahu. Tak apalah. Abu Al-Lays meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati syajaratan yasiru ar-rakib fi dhilliha 100 'amin la yaqta'uha. Iqra'u in syi'tum wa dhillin mamdud wa fil jannah ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa la mawdi'u sawtin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Iqra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Sesungguhnya di dalam syurga itu ada pohon besar sehingga seseorang yang berkenderaan dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak putus naungannya. Bacalah wa dhillim mamdud, dan naungan yang memanjang terus. Dan di dalam syurga kesenangan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati perasaan manusia. Bacalah kamu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka daripada kesenangan yang memuaskan hari ini sebagai pembalasan apa yang telah mereka lakukan. Dan tempat kecup di dalam syurga lebih baik dari dunia seisinya. Bacalah ayat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka siapa dijauhkan dari api dan dimasukkan dalam syurga, berarti ia telah mendapat keberuntungan. Jadi tuan-tuan, malam ini kita bincang berkaitan dengan sifat syurga dan penduduknya. Mudah-mudahan boleh memberi satu semangat kepada kita untuk merebut apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dan Allah Ta'ala ini sekali-kali tidak memungkiri janji. Tidak seperti kita makhluk ni tuan-tuan, yang terdedah kepada banyak sangat kita mungkir janji. Berapa ramai putus kawan di luar sana gara-gara join bisnes sama-sama, modal sama-sama, tetapi bila ada masalah, tak kenal kawan sudah, masing-masing bergaduh dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Inna Allah la yukhliful mi'ad.
sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Jadi dengan perbincangan berkaitan dengan sifat syurga ini, mudah-mudahan tuan-tuan boleh memberi satu rasa, satu kelazatan untuk kita bergebuk pada perjalanan tuan-tuan. Tak rasa cemburu ke kawan-kawan kita di Mesir, mereka telah mendapat syahid fisabilillah. Sebagaimana yang berlaku tuan-tuan, ini bukan di Mesir tapi di Syria kan. Bila berlaku kematian itu, tapi mayat itu dikebumikan dalam keadaan yang tidak sempurna. Sebab untuk mengelakkan mayat itu dibuat dengan lebih kejam lagi. Sebab banyak dalam YouTube kalau kita tengokkan, dicincang, disimbah petrol, lepas itu dibakar. Jadi untuk mengelakkan puak-puak Syiah laknatullah ini telah menzalimi, telah membuat sesuatu kepada mayat, mereka telah kebumikan dalam keadaan yang tidak sempurna dan mungkin. Tapi selepas 1 minggu mereka korek balik untuk mereka upacara penyempurnaan, upacara kebumian. Apa yang mereka dapati ialah bau yang harum tuan-tuan. 1 minggu mereka berada di dalam lubang yang telah dikorek. Tetapi bila dikorek, bau yang harum, darah yang menitis seperti seolah-olah baru dia mencerminkan. Walhal sudah 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi benda-benda itulah tuan-tuan, mudah-mudahan bukan saya nak suruh besok beli tiket pergi berjuang di sana, tetapi sekurang-kurangnya ya Allah, dia ada tuan-tuan yang saya selalu sebut. Dan Presiden Muhammad Morsi pun dia sebut ucapan sulung dia nak mengembalikan Mesir kepada khilafah Islamiyah. Dia sebut Allahu ghayatuna, Allah lah matlamat utama dia. Dan dia mengajak seluruh rakyat Mesir, dia menjadikan Allah itu matlamat utama dalam kehidupan. Jangan menjadikan matlamat utama kenikmatan dunia, harta-harta yang bersifat sementara. Dia nak mengajak rakyat Mesir supaya meletakkan Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad fi sabilillah sabiluna, Al-Mautu fi Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Saya ingat lagi ucapan dia, tuan-tuan boleh tengok dalam bentuk carian, ada juga terjemahan. Allah lah matlamat utama, Ar-Rasul qudwatuna, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan yang utama, ikutan semua. Al-Quran dusturuna, menjadikan Al-Quran perlembagaan hidup kita. Dalam setiap apapun yang kita nak buat, rujuk kepada Al-Quran. Itulah sumber hadis, ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Jangan kita masih juga kita nak balik-balik kita nak rujuk kepada perlembagaan yang ditinggalkan oleh penjajah. Itulah yang saya maksudkan di awal tadi. Walaupun kita merdeka, tetapi masih banyak lagi benda-benda yang kita berkiblatkan kepada penjajah dan sebagainya. Kalau kita tuan-tuan amati betul-betul apa yang telah disebutkan oleh Morsi, jadi rasa meremang juga berbama. Maksudnya jauh ramainya pemimpin-pemimpin sekarang hanya bersifat retorik, hanya berlakon saja. Kalau kita tengok tuan-tuan, bilangan kufar dengan bilangan umat Islam, jauh kita umat Islam lebih ramai daripada kafir. Tetapi apa yang berlaku, apa yang mereka yang kita mampu buat terhadap yang berlaku, kejadian-kejadian yang berlaku di Mesir, di Syria. Kita ada PBB, kita ada NATO, kita ada NAM, kita ada apa lagi, Liga Arab. Ini banyak. Itu hanya, saya ingat, itu hanya sebagai mainan Israel laknatullah. Dia nak menunjukkan bahawa mereka ini nak mewujudkan bila berlaku serangan gas beracun di Syria yang mengorbankan hampir 2,000 rakyat Syria. Sekarang kalau tuan-tuan tengok diberitakan, sibuklah PBB itu masuk buat siasatan, betul ke tidak Bashar ini telah melepaskan gas beracun kepada rakyat dia sehingga menyebabkan ramainya kematian, sedangkan benda itu telah diharamkan, tak dibolehkan. Dan mereka pun berlakulah kononnya, sekiranya betul kamu buat, mereka mengumpul untuk serang. Tuan-tuan, kita jangan terpedaya, ini hanya mainan pokok kufar laknatullah.
Dia telah membuat percaturan. Semuanya seolah-olah satu skrip yang telah dirancang. Lepas itu dihebohkan dalam berita-berita. Bukannya keikhlasan mereka, bukannya kesungguhan untuk nak menangani benda ini. Jadi saya ingat apa yang bermampu pada kita, sama ada kita hulurkan bantuan, kita berdoa, itulah. Teruskan bantuan. Jangan kita tunggu hari Jumaat, sewaktu salat Jumaat. Di rumah pun kita teruskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan menghancurkan tentera-tentera kufar yang saban hari membunuh pada umat Islam. Okey. Sesungguhnya di dalam syurga ada pohon besar sehingga seorang yang berkenderaan dalam dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Jadi tuan-tuan, orang yang terakhir masuk syurga, saya ingat saya baca satu buku tu, dia dapat luasnya syurga dia tu 1,500 kilometer kalau tak silap saya. Jadi cuba kita bayangkan berapa luas orang yang bukan yang terakhir lah, yang terawal, yang di tengah. Kalau yang terakhir pun itu ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi. Ini sebagaimana disebut dalam hadis ini, 100 tahun naik kenderaan masih juga berada di dalam naungan di dalam syurga, masih tidak limpas lagi. Masya Allah, suatu benda yang tak sampai untuk kita nak fikirkan. Dan bacalah wa dhillim mamdud wa ma'in masbub. Dan ini ada di tuan-tuan baca suratul Waqi'ah, banyak disebut tentang kenikmatan syurga. Dan di dalam syurga kesenangan yang tidak pernah kamu lihat dan tidak pernah kamu dengar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiranmu. Bacalah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya di dalam syurga itu ada bidadari yang dijadikan daripada 4 macam: misk, ambar, za'faran dan kafur, sedang tangannya dicampur dengan air hidup. Dan setelah dijadikan, maka semua bidadari itu asyik kepadanya. Andaikan dia berludah dalam laut, tentu menjadi tawar airnya, tercantum di lehernya. Siapa yang ingin mendapatkan isteri bidadari-bidadari seperti aku, Ibnu Abbas yang sebut, maka hendaklah taat kepada Tuhanku. Jadi balik nanti cuba renung sebelum tidur, letak tangan di kepala. Jadi kalau isteri tanya, kenapa bang? Mengimpikan bidadari-bidadari syurga. Nanti isteri cakap, pun dia lihat tuan-tuan. Apa? Supaya apa tuan-tuan? Kita ajak sama-sama. Kalau kita dah mungkin di awal, bukan di awal percintaan itu, segala isteriku dunia dan akhirat, ialah doa lah. Sebab kalau Nabi dan Sayyidatina Khadijah pun insya-Allah akan bersama di syurga. Jadi tuan-tuan pun kalaulah rasa cinta sejati kan, doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan. Jadi tuan-tuan, kalau sifat bidadari ini pun kalau kita nak gambarkan, mungkin tak cukup memori kita. Bidadari-bidadari yang mana umur mereka sebaya. Tuan-tuan ingat tak? Sewaktu mana orang tua datang berjumpa Rasulullah, minta supaya Nabi doakan supaya dia masuk syurga. Nabi pun jawab kepada dia, minta maaf, orang tua tidak akan masuk syurga. Menangis orang tua itu. Menangis orang tua. Itu gurauan Nabi, tuan-tuan. Sebenarnya bukan orang tua tak boleh masuk syurga. Kalau dia betul-betul taat kepada Allah, boleh masuk syurga. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, apabila kita berada di dalam syurga nanti, umur kita sebaya antara 32 tahun 33 tahun. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan ada lagi ayat lain menyebut kunna abkar. Bidadari-bidadari itu semuanya dalam keadaan darah. Sesungguhnya di dalam syurga dijadikan bidadari daripada kasturi, ambar, kafur dan za'faran. Tuan-tuan bayanglah macam mana keadaan, keindahan dan sebagainya.
Kalau sekarang ini mungkin isteri-isteri kita di rumah bukan harman-harman ini yang kita akan hidup. Kalau cium di sini mungkin kita akan bau minyak kelapa, pakai minyak kelapa di kepala. Kalau cium di pipi mungkin minyak cak kapak, pening kepala kan? Ya satu minyak cak kapak di sini. Kalau cium bahagian bawah itu mungkin minyak damat. Kita bermacam-macam minyak yang kita bau. Tapi tuan-tuan ingatlah, di syurga bukan itu lagi yang kita hidup, tetapi inilah yang disebut kasturi, ambar, kafur dan za'faran. Benda-benda ini tuan-tuan, benda-benda yang berharga. Saya pun selalu waktu berada di Mesir tu, tengok juga pergi kedai yang memproses minyak wangi. Saya tanyalah dia punya apa tu? Kayu apa tu? Yang kayu gaharu. Kayu gaharu tuan-tuan. Harga dia boleh tahan, mahal. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita dengar benda-benda ini memberi satu kekuatan, memberi satu semangat kepada kita untuk kita rebut. Mujahidlah berkata, bumi syurga daripada perak dan tanahnya daripada emas dan urat-urat pohonnya daripada perak, sedang dahannya dari mutiara dan sabarjan, sedang daun dan buahnya di bawah itu. Maka barang siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dengan duduk juga tidak sukar, dan sambil berbaring juga tidak sukar. Kemudian membacakan ayat wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dimudahkan buah-buahnya sehingga semudah-mudahnya, sehingga dapat dicapai oleh orang yang berdiri maupun yang duduk dan berbaring. Dengan kata lain tuan-tuan, benda yang kita nak dapat, benda yang kita nak capai suatu dunia susah, tetapi bila kita bergelar ahli syurga, insya-Allah semuanya tidak menjadi masalah. Dan inilah yang kita nak supaya semua umat Islam merebut kepada benda ini. Jangan kita hanya merebut kenikmatan dunia yang bersifat sementara tuan-tuan. Sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang di atas ini, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan dan tipuan semata. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut lagi, zuyyina linnas, telah dihiaskan kepada manusia, hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarati min al-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan hidup dunia yang bersifat sementara. Wallahu indahu ila akhir ayat. Jadi kita nak supaya kita jangan tertipu tuan-tuan. Kalaulah kita ni Allah Ta'ala beri sedikit kemudahan di dunia, kita ni adalah sedikit kemewahan berbanding orang lain. Jangan kita lupa, jangan kita bangga, jangan kita ego. Dengan kata lain, wajiban kita untuk berzakat dan sebagainya. Zakat itu tuan-tuan hak pada orang-orang yang miskin. Jangan kita rasa, aku penat-penat cari nak bagi dengan orang. Sorry lah, dia tu pemalas, nak menunggu daripada sedekah derma. Kita jangan bongkar tuan-tuan. Kadang-kadang ramai juga kita ni kan tertewas dengan, kan kita jangan ingat bahawa Allah Ta'ala itu dalam keadaan musibah saja. Kadang-kadang dia cuba orang ni dengan memberi kekayaan kepada dia. Ramai yang tewas juga. Kalau yang kekufuran itu kita sedia maklumlah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, demi Allah yang menurunkan kitab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli syurga itu tiap saat bertambah elok cantiknya, sebagaimana dahulu di dunia bertambah tua. Kita dah sama kan? Kunna adhara, sentiasa berada dalam keadaan dalam. Tuan-tuan gasaklah setakat mana yang tuan-tuan mau, dia masih juga tidak hilang daga dia. Zaman muda kita kalau di syurga di dunia ini mungkin kita rasa cantik, kita boleh nak pakai make up, wangi-wangian dan sebagainya. Tetapi apabila dah mencapai umur tua, bila di situ berkedut, Abu Al-Lais telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Syu'aib radhiyallahu anhu telah berkata, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar."
نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار قال فيكشف الحجاب وينظرون إليه فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إليهم. Maksudnya, apabila ahli syurga itu telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka itu telah masuk ke dalam neraka, maka ada yang berseru, wahai ahli syurga, Allah akan menepati janjinya kepada kamu. Maka mereka berkata, apakah itu? Tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam syurga dan menghindarkan kami dari neraka? Maka Allah membukakan bagi mereka hijab sehingga mereka dapat melihat zat Allah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, belum pernah mereka diberi sesuatu yang lebih senang daripada melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang dibincangkan di dalam kitab ini boleh memberi satu semangat kepada kita. Dan satu lagi tuan-tuan, saya nak akhirkan, Allah Ta'ala telah rakamkan di dalam Al-Quran ini sebagai peringatan kepada kita, ya. Surah saya lupa, tuan-tuan bagi yang hafiz 30 juzuk itu dia tahulah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, telah memintalah, telah menyerulah ahli-ahli neraka kepada ahli-ahli syurga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mereka meminta kepada ahli-ahli syurga, an afidu alaina minal ma', bagilah kepada air walaupun sedikit, sebab tak tahan dengan kepanasan api neraka, dengan siksaan api neraka. Aw mimma razaqakumullah, ataupun apa-apalah yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan segala kenikmatan kepada orang-orang yang ingkar, orang kafir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, kalau kita baca Quran, kita tengok tafsir, belum lagi kita rujuk kepada tafsir-tafsir muktabar, kita hanya tengok kepada terjemahan berkata. Banyak kan sekarang, kalau kita tengok di Manika, terjemahan mengikut satu-satu, terjemahan berkata. Itu pun ada. Boleh bincang dengan dia, pernah bincang. Ini jangan sia-sia, berat nangkatlah. Kita baca tuan-tuan sekali lagi, mudah-mudahan boleh menambahkan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira isyak jam berapa? Jadi untuk akhirnya kita telah janji di akhir salat kita kan, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku, tsabbit qalbi ala dini, di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minas zalimin, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi kita bacaan-bacaan dalam salat kita boleh faham, insya-Allah, samping kita dapat khusyuk lebih daripada orang yang tak faham, dan di samping itu kita juga dapat menambahkan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, besok insya-Allah kita akan sama-sama bercuti, dan memang bercuti sebenarnya tak ngam bagi kami yang bersekolah ni. Kalau bagusnya 31 Ogos itu hari Ahad, kalau Islam itu boleh cuti juga, betul tak? Tapi besok tu memang ngam-ngam sebab hari cuti dan hari Ahad pun cuti, jadi bertembung 2 cuti dalam satu hari, jadi tak boleh lebih dari cuti kami. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, suka saya nak ingatkan balik, bagi mereka yang belum cukup lagi puasa 6 hari bulan Syawal tu, sila cukupkan.
dan bagi mereka yang sudah cukup, sekiranya ada jemputan open house, biasanya ada Datuk hari Sabtu Ahad pagi pagi. Memang di Sabah ni satu benda yang luar biasa lah bagi saya. Kalau di Semenanjung, kalau di Kelantan lah khasnya, kalau masih ada lagi orang beraya selepas 3 hari itu, dia ingat dia ni macam tak bersihat. Jadi dia kategori ini macam tak puas beraya. Paling-paling pun 3 hari. Tapi di sini hebat sampai 1 bulan. Alhamdulillah kita raya. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku itu dan ini kita jangan biarkan. Kita sendiri buatlah apa yang patut. Dan ada kawan-kawan saya daripada Mesir, dia tubuh satu tim, satu kumpulan di Kuala Lumpur, dan dia menawarkan untuk roadshow, untuk round dalam siri memberi penerangan isu sebenar yang berlaku di Mesir. Sebab dia orang pun, saya ingat ada juga dari Sabah tadi, ada datang. Yang dari tadi dia bagi kuliah sebelum Jumaat, ada tak? Ada. Dia buat ini tuan-tuan, salah satu cara dalam siri nak kutip Dharma dan juga memberi penerangan. Sebab mengikut apa yang dimaklumkan oleh Presiden kepada Persatuan Melayu Republik Arab Mesir, apa yang kita lihat di TV, apa yang kita tengok di kaca televisyen, berita-berita itu hanyalah tak sampai 10% daripada yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayanglah, kalau dia laporkan itu tak sampai 10%. Sama juga kes-kes yang berlaku di lain-lain tempat, dia sudah kontrol, dia laporkan hanya tak sampai 10% supaya kita tak rasa apa-apa. Kita salah sikit je. Ramai lagi kalau kita tengok yang keluar tu, yang keluar berdemonstrasi dan sebagainya. Jadi dia ni menawarkan diri untuk turun ke mana-mana tempat yang kita boleh sediakan untuk dia orang datang berceramah dalam siri mengutip dana untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Jadi kalau Al-Ustaz ini ada ruang, saya boleh bincang dengan dia orang turun ke sini dan kita datang ramai-ramai, kita boleh dengar sendiri. Sebab dia melihat sendiri apa yang berlaku di rumah, di dataran Tahrir dan sebagainya. Itulah. Sebab apa? Untuk memastikan kita ini jangan alpa, kita ini jangan lalai dengan kenikmatan penyembahan yang kita kecapi yang hanya bersifat sementara. Kita tak peduli apa yang berlaku, kita tak mahu. Bila kita telah buat apa yang termampu bagi kita, kita datangkan penceramah dalam masa yang sama tempat kutipan, insya-Allah itulah benda-benda yang menjadi jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sewaktu saudara-saudara kami telah dizalimi, telah dibunuh, telah dibuat macam-macam, inilah hak yang termampu bagi aku untuk aku buat sebagai keprihatinan pada Islam seluruhnya. Okey, saya buka persoalan sekiranya ada. Satu, dua. Mana mikrofon? Oh, tak baik pakai mikrofon. Dengan Mesir kita ya. Setelah saya ada punya internet juga perkara ini jelas sekali, tapi yang tidak jelas ialah golongan munafik Ustaz. Pasal ada yang bersekongkol dengan Amerika. Contohnya di Mesir jelas tenteranya semua Muslim. Tapi kenapa bunuh juga? Ini Ustaz terangkanlah apa akan dibalas golongan munafik yang mengaku Islam ini, tapi bersekongkol juga dengan Yahudi. Oke, terima kasih. Ini banyak yang kalau kita bahasa kita talam dua muka. Talam dua muka di zaman Nabi pun ramai tuan. Allah berkuai bapak munafik. Di depan Nabi pun ramai lagi. Diceritakan di awal surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan baca kan, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia bersama dengan golongan mereka, inna ma'akum, aku bersama kamu. Inna nahnu mustahzi'un. Aku di depan dia, aku hanya olok-olok je. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala membalas gaya mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini
rasa mereka tu pandai lakonan untuk menipu. Bermuka-muka mereka itu Islam, tetapi di sebaliknya mereka hanya untuk mencari rahsia-rahsia, untuk nak korek rahsia-rahsia, dan mereka salurkan kepada musuh untuk memudahkan pihak musuh untuk menumpaskan. Jadi ingat tuan-tuan, ayat dalam Al-Quran tentang peringatan kepada munafik sudah sangat-sangat jelas. Innal munafiqin, sesungguhnya pokok munafik ni yukhadi'un Allah, mereka merasakan mereka itu berjaya menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, akan tetapi mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila salat, kalau mereka salat qamu kusala, solat tu malas-malas. Solat dalam keadaan berlakon je, bila orang tengok solatlah mereka. Yura'unan nas, mereka menginginkan orang semua tengok. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka ni bukan ingat pada Allah melainkan hanya sedikit sahaja. Jadi dulu zaman Nabi pun ada, zaman sekarang pun ada. Apa yang berlaku di sana yang menyusahkan, yang makin menambahkan, merumitkan keadaan. Kenapa? Ramainya di kalangan puak-puak yang berlakon. Mereka ini bersama musi, tetapi hakikatnya mereka telah mendapat sebahagian upah tertentu, dan mereka lah yang menyalurkan maklumat-maklumat menyebabkan tumpasnya beberapa kumpulan ikhwan muslimin. Contoh tengoklah, ada satu jutawan tu yang kena tangkap pada hari lepas. Dia telah menyumbang sebanyak 30 juta pound setiap bulan kepada golongan fakir miskin di Mesir. Setiap bulan komitmen dia 30 juta pound, bukan pound sterling, pound Mesir. Tapi kalau nak convert dengan RM, saya ingat mungkin kalau 30 juta pound tu mungkin 25 juta, itulah lebih kurang. Dia ni orang kaya, tetapi jiwa dia faham, dia bersama dengan ikhwanul muslimin, dia sanggup membelanjakan sebahagian harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dia infak fi sabilillah, membantu orang-orang susah dan sebagainya. Dan satu lagi peringatan kepada puak-puak munafik ini. Puak-puak munafik ini kita ambil pengajaran. Abdullah bin Ubay, dia kadang-kadang di majlis Rasulullah dia di depan tuan-tuan, tetapi dia lah puak-puak munafik. Ingat, Allah Ta'ala ada bagi pengajaran. Tadi ayat Al-Quran, kalau hadis Nabi, ayatul munafik talata. Ayat tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddatha kadzaba, apabila dia bercakap memang penipu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila diberi amanah dia mungkiri. Akhlafa, dia mengelak. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi, wa idza wa'ada, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Itu 3. Dan satu lagi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin, sesungguhnya pokok munafik ini fi darkil asfali minan nar, berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Falan tajid lahum nasira, dan tiadalah bagi mereka pertolongan. Jadi awas, sekiranya ada susah juga kita nak kenal, sebab kadang-kadang dia minum sama-sama dengan kita. Kalau kita tengok macam Abdul Fattah As-Sisi, dia telah diamanahkan, Muhammad Mursi telah memberi satu tanggungjawab yang besar kepada dia, dan dia telah bersumpah dia akan menunaikan tanggungjawab. Tetapi dia adalah makhluk yang paling jahat, telah berpaling dada, tunduk kepada Amerika, Israel laknatullah, menyebabkan dia menggulingkan presiden yang telah melantik dia itu sebagai ketua Angkatan Tentera. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang berlaku di sana itu kita ambil sebagai pengajaran. Fikirlah apa yang terbaik. Yang pentingnya pastikan kita ini berada di landasan yang betul. Jangan kerana umpan-umpan yang bersifat sedikit sementara kita sanggup menggadaikan akidah kita. Jelas ya? Ada lagi soalan lain? Cek di belakang. Indah soalan. Fadhal. Ada? Banyak banget. Okey, saya ingat cukup cakap tu. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang, apa yang lemah itu daripada diri saya, dan saya minta maaf banyak-banyak. Tapi emosi terasa macam ini geram betul-betul. Dengan apa yang berlaku ni, saya rasa ya Allah, kalaulah fikir-fikir, siapa tak mahu tuan-tuan syahid di sana. Rasa juga tak boleh.
Jadi singkat cukup saya dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al Allahumma fina wa la yatba'na shaqiyyan wa la madhunan wa la mahruman. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.